أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tamanya adalah kita menghadap kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersama pada pagi ini dalam satu majlis ilmu yang insya-Allah mudah-mudahan dirahmati dan diberkati Allah. Pagi ini insya-Allah saya bukan nak menyampaikan, kita berkongsi lah sesama. Itu Ustaz pengusi kita Ustaz Azrin bagi bertanya boleh tak sampaikan khusus tentang solat. Dan insyaAllah saya cubalah. Kebetulan ada di rumah buku ni, nama Ensiklopedia Solat, dikeluarkan oleh Telaga Biru. Buku dah lama saya dapat ni, 9 tahun dulu masa saya mula nikah, dapat antara kahwin. Lama dah, 9 tahun lalu buku ni, 9 tahun dah umur buku. Dan insyaAllah kita sama-sama berkongsi lah sedikit tentang perkara yang utama dan ibadat-ibadat utama paling boleh timbangan ni daripada amalan-amalan lain, iaitu solat. Dalam buku ni banyak diceritakan detail bab solat. Kalau ikut dia punya tajuk ini banyak. Mula sekali dia akan cerita semua yang berkaitan dengan sembahyang sampai air itu pun. Kenapa air itu Allah pilih untuk kita jadikan wuduk sebelum kita sembahyang. Macam itulah detail buku ni. Memang bagus lah. Kalau ikut sampai di situ, bukan cerita pasal semayang saja, sampai cerita perkara yang berkaitan pasal semayang pun. Sampai mula kita tengok air tu tak benda kita ambil untuk biasa je, tapi bila dikaitkan dengan sains dan sebagainya, macam-macam, sebenarnya satu hikmah yang cukup besar Allah suruh kita semayang tu. Sebab ada perkara-perkara berkaitan tu kena dengan kehidupan kita seharian. Okey, insya-Allah yang pertama sekali kita akan sentuh tentang solat. Tajuk dia mukadimah. Mukadimah dia solat talian langsung hamba kepada penciptanya. Selepas syahadah, solat adalah paksi utama yang menjadi tonggak keimanan seseorang muslim. Ini kerana siapa saja boleh bersaksi dengan kalimah Allah, kalimah syahadah untuk menjadi muslim, tetapi hanya orang yang beriman yang sanggup patuh kepada Allah untuk mengerjakan solat semata-mata untuknya. Itu beza orang yang muslim dengan mukmin. Muslim ni kita boleh dia boleh cakap ada Islam. Islam. Tapi dia belum tentu dia sanggup nak menunaikan ibadah yang semata-mata untuk Allah. Ini solatnya kita mengerjakan ibadat solat ni hanya semata-mata Allah Subhanahu wa taala. Kaitan iman dalam mengerjakan solat ini dapat dilihat dengan jelas dalam firman Allah yang menyamakan perbuatan beriman dan perbuatan soleh dengan mengerjakan solat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa aqamus solata wa atuz zakah lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maksudnya, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh dan mengerjakan solat dan memberikan zakat, mereka beroleh pahala di sisi Tuhan dan mereka tidak ada kebimbangan dari berlaku sesuatu yang tidak baik terhadap mereka, dan mereka tidak pula berduka cita. Yang makna dengan solat tu kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan iman tu. Okey, tanpa iman mustahil kita sanggup
bangun kulimo kan, kulimo songa, nak semai subuh. Kan tengah malam kau balik kau kita tengah hari waktu tidur kita bangun tak sembahyang subuh. Tanpa iman mana mungkin kita mampu untuk mendirikan solat. Dan peluntur dosa. Solat ni merupakan salah satu peluntur dosa. Kita yang bertekun lumus bekerja sepanjang hari akan mandi beberapa kali untuk menyingkirkan kotoran daripada tubuh. Selepas bangun tidur kita mandi. Selepas bangun tidur kita mandi. Besok kita akan mandi. Tengah hari kalau panas kita mandi lagi. Kan malam pun sebelum malam kita akan mandi. Itu 3 kali sehari kita mandi. Tapi Allah perintahkan kita sembahyang 5 kali sehari. Makna menunjukkan sebenarnya kalau kita betul-betul sembahyang tu, kita menyucikan badan kita, hati kita lebih banyak daripada kita mandi sehari semalam tu. Bayangkan kita mandi pun 3 hari sekali, ni Allah perintahkan kita 5 kali sehari semalam untuk sembahyang. Okey, ada hadis Rasulullah SAW dari Muslim, dalam Sahih Muslim kitab Taharah, sesiapa orang Muslim apabila masuk waktu solat fardu, dia berwuduk dengan sempurna, khusyuk dalam solat dan rukuknya, pasti solat itu menjadi kafarah, penebus kepada dosa-dosa yang telah dilakukannya selagi tidak melakukan dosa-dosa besar. Ia berterusan selama-lamanya. InsyaAllah kita istiqamah, jaga sembahyang kita sampai hadis ni berapa? Selagi tak melakukan dosa besar tu, sampai selama-lama tu merupakan satu kafarah, satu penebus dosa. Penebus dosa yang Allah bagi ke kita ni. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, takrif dari segi bahasa, apa itu solat? Asalnya solat tu bahasa Arab bermaksud doa ataupun mengumpulkan permohonan. Ayat Quran sebut wasalli alaihim innas salata sakanun lahum, dan doakanlah untuk mereka kerana sesungguhnya doa itu menjadi ketenteraman bagi mereka. Solat tu secara mudah ni kita cakap doa lah. Sebab apa yang kita baca dalam sembahyang tu semuanya merupakan doa. Dalam doa Iftitah pun kita ada khabar kan, sesungguhnya matiku, hidupku, sembahyangku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang kita sepanjang tu memang daripada mula kita niat sampai tak akhir tu merupakan satu doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, dalam hadis pun ada cakap iza du'a ahadukum falyujib fa in kana sha'iman falyusalli wa in kana muftiran falyat'am. Sekiranya sesiapa di kalangan kamu yang diundang untuk makan atau kuduri, hendaklah dia memenuhinya. Jika dia sedang berpuasa pada waktu itu, hendaklah dia berdoa. Falyusalli, di situ falyusalli makna berdoa. Sekiranya dia tidak berpuasa, barulah dia makan. Dekat sini pun dicakap, dia tak cakap doa, dia cakap falyusalli, makna dinisbahkan, boleh disangkutkan doa tu, solat tu dengan doa. Okey, dari segi syarak pula, solat ialah perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat yang khusus. Seperti kita tahu, rukun ni ada apa? Rukun sembahyang ada 13 dan terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama rukun qauli, perkataan. Memang kita sebut ini ada benda yang perlu kita ambil perhatian lah. Rukun-rukun ni kadang kita ambil, kita tahu semua, tahu kan, cuma kadang kita terlebih pandang. Rukun qauli ini dia ada rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi, perkataan, perbuatan dengan hati. Rukun qauli ini
memang kita kena sebut, mesti berbunyi. Sebab qauli itu sebutan, makna keluar daripada mulut kita ni sampai dia punya nisbah itu sampai telinga kita sendiri dengar. Tak ada sampai orang jauh dengar. Nak dicakapkan tu sampai telinga kita sendiri dengar. Yang pertama takbiratul ihram. Allahu akbar tu mesti dengar. Tak ada kita ambil takbir. Allahu akbar. Kadang kita sendiri tak dengar, telinga kita sendiri tak dengar. Itu dah batal solat. Sebab apa? Rukun ni kalau tak buat rukun, automatik batal solat. Yang besok kita buat masuk bila? Masuk solat sunat. Solat fardu besok kita buat takbiratul ihram ni. Allahu akbar dengar. Tapi bila kita sembahyang seorang, kita sembahyang seorang, besok solat sunat lah. Kadang tu kita takbir itu kita sendiri tak apa nak dengar. Takbir tu. Bila tak dengar tu, itu dah batal sembahyang kita. Sebab rukun qauli. Ini besoklah, besok kadang-kadang kita terlepas pandang. Kan kita tak tahu kan, kita terlepas pandang. Yang kedua, membaca Al-Fatihah termasuk basmalah. Basmalah tu Bismillahirrahmanirrahim tu merupakan salah satu daripada baca surah Al-Fatihah. Ada 7 ayat. Basmalah termasuk satu. Fatihah tu pun kena dengar. Dengar kita baca tu, tak payahlah kita baca Bismillahirrahmanirrahim baca seorang. Baca sebab kita sembahyang seorang, sembahyang sunat, tapi baca macam kita jadi imam kan. Tak perlu macam tu. Dia sekadar telinga kita dengar. Tak perlu sampai orang, kalau nak cakap telinga, sampai orang sebelah dengar, tak perlu. Sampai telinga kita dengar kita baca tu, itu cukup dah tu, isbah dah tu. Okay? Mesti baca Fatihah, mesti dengar. Ayat akhir selawat ke atas Nabi dan salam yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Assalamualaikum tu salam. Sebab kita pusing tu itu perbuatan, tapi yang perkataan itu Assalamualaikum. Itu yang perlu dengar. Itu yang perlu dengar. Rukun qauli, kalau mana-mana saya cerita pasal solat, rukun qauli tu, walaupun budak selawat nah pun, benda ni yang kita tekankan lah. Sebab benda ni yang besok kita terlepas pandang. Kita kan tak tahu, terlepas pandang menyebabkan kadang terbatalnya solat-solat kita tu lah. Rukun fi'li ni insya-Allah biasa tak ada masalah apa. Yang berdiri tegak jika mampu, bila tak mampu ada rukhsah lah, Allah bagi keringanan. Sama boleh duduk, boleh baring. Yang kedua, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, duduk pada rakaat akhir, tertib. Dan rukun qalbinya niat, iaitu perbuatan hati. Itu rukun solat yang ada 13 lah. Kita tengok sejarah macam mana kita dapat. Semua orang tahu pasal kita dapat waktu sembahyang ni masa peristiwa apa? Isra' dan Mi'raj. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu samii'un basir. Makna bila waktu Allah angkat Nabi ni, Isra' tu apa? Di bumi. Yang Mi'raj tu ke langit. Isra' tu daripada mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj pula ke langit. Daripada mana? Daripada Masjidil Aqsa hingga Sidratul Muntaha. Okay. Itu sejarah persyariatan. Dan solat tu perkara berlakunya Allah masa tu tahun ke-5 sebelum hijrah. Tahun ke-5 sebelum hijrah ni antara kita panggil tahun kesedihan Nabi Muhammad SAW. Tahun ke-5 tu Nabi kehilangan isteri dia. Ada dua yang rapat betul dengan Nabi. Sepanjang Nabi daripada dia mula menjadi Rasul, itu ada dua kecil lagi dah sampai menjadi Rasul. Itu orang kuat dia yang bantu dia. Yang pertama siapa? Sayyidatina Khadijah, isteri dia. Sayyidatina Khadijah, dia meninggal
Nabi rasa kehilangan betul lah. Sebab apa? Khadijah ni dia ada di kala Nabi tak ada apa-apa pun. Nabi ni asal apa? Pekerja Khadijah ni. Khadijah ni kan apa? Usahawan lah, kita lebih mudah bagi sekarang ni usahawan lah. Nego besar-besar ni, bukan dalam negeri, bukan ke Mekah ya, pergi ke Syam pakai. Tapi dia menjadikan Nabi suami dia. Lepas tu yang kedua, kewafatan bapa saudara dia, Abu Talib. Abu Talib ni siapa dia? Bapa saudara dia yang jaga Nabi ni lepas datuk meninggal. Mula Nabi memang kita tahu dia piatu kan. Mula ayah meninggal. Lepas ayah meninggal, Umar meninggal. Lepas Umar meninggal, atuk meninggal. Lepas atuk meninggal, pak saudara ni bodoh. Okey, pak saudara ni meninggal sebelum tahun 5 tahun sebelum hijrah. Okey, peristiwa duka cita Nabi cukup sedih betul lah. Kita bahasa mudah kita bagi down betul lah masa tu. Down betul. Tu Allah pilih Nabi kan. Dia mudah kita bahasa kita panggil Allah bagi motivasi lah ke Nabi kan. Bahasa moden kita. Allah bagi motivasi Nabi, Allah bagi apa? Allah panggil Nabi ni. Nabi ni cukup istimewa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang malaikat Nabi Musa dia tak dipanggil. Allah suruh pergi ke bukit Tursina tu. Allah tak panggil naik atas dah. Allah panggil dia bapa nak dapat wahyu, dia pergi bukit Tursina. Ada ke Mesir kan? Dia pergi bukit Tursina. Tapi Rasulullah SAW Allah panggil dia. Allah naik ke atas panggil dia. Pergi ke Sidratul Muntaha. Salah satu memang untuk motivasi lah bagi Nabi nak kasih bagi tahu ada yang banyak yang apa Allah cukup murid mana bukan saja-saja Allah nak memang kewafatan Khadijah, kewafatan Abu Talib. Memang manusia tu memang sampai ajal memang dia akan habislah, memang akan meninggal dunia. Okey, lepas tu Allah panggil satu motivasi dan juga satu tanggungjawab. Satu motivasilah ke Nabi, satu lagi tanggungjawab kepada umat Nabi. Itu dia apa kita terbaik? Solatlah 5 hari sehari semalam. Asalnya apa? Sebelum ni ada orang tanya, sebelum ni Nabi tak semayang ke? Sebelum Nabi solat kan, sebelum Nabi dapat solat perintah solat 5 hari semalam tu, Nabi sebelum Nabi menjadi Rasul, Nabi dah bermusyawarah berkhalwat di Gua Hira tu. Takkan dia duduk dalam tu kan? Sebenarnya sebelum solat 5 waktu disyariatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya, baginda telah melakukan solat 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang, mengikut amalan datuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Syariat tu mana ada lah, ada syariat Nabi Ibrahim. Nabi ikut okey. Sabda firman Allah Subhanahu wa taala, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Maksudnya bertasbihlah memuji Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Itu yang dinisbahkan tu. Pagi semayang, dia ada solat waktu pagi, 2 rakaat pada waktu pagi dan 2 rakaat pada waktu petang. Okey, dari dalam Quran berkaitan solat ni cukup banyak. Ada lebih kurang 106 ayat cerita pasal semayang ni. Cerita pasal semayang. Dia suruh semayang dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-Baqarah dia akan tanya, disuruh kita semayang, tunai zakat. Suruh semayang, tunai zakat. Ini kalau dalam surah An-Nisa, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang wajib atas orang beriman dan ditentukan waktunya. Itu yang
Ada 5 hari sehari semalam tu. Dalam Quran tak ada cerita, tapi dalam hadis ada ceritakan detail. Bila waktu subuh tu, bila waktu zuhur, bila waktu asar, bila waktu maghrib, bila waktu isyak. Dalam hadis seperti yang kita tahu, asalnya kita dapat sembahyang ni 50 waktu 50 waktu dan dikurangkan menjadi 5 waktu. Ada hadis dalam riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim, panjang hadis tu. Okey, Allah telah memfardukan ke atas umatku 50 solat. Okey, sabdanya lagi, lalu aku bertemu dengan arahan sehingga Nabi Musa. Nabi Musa bertanya, apa yang difardukan oleh Tuhanmu ke atas umatmu? Jawabku, dia telah memfardukan ke atas umatku 50 solat. Kata Nabi Musa AS, kembalilah kepada Tuhanmu, kerana umatmu tidak akan sanggup melakukannya. Lalu aku kembali kepada Tuhanku, dan dia memerintahkan pengurangan sebahagiannya menjadi 5. Sabda baginda lagi, lalu aku kembali kepada Nabi Musa AS dan menceritakan kepadanya apa yang berlaku. Musa AS berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, kerana umatmu tidak sanggup melakukannya. Lalu aku kembali kepada Tuhan. Firman Allah, kewajipan 5 waktu itu adalah sama dengan 50 waktu dari segi pahalanya. Kewajipan ditetapkan di sisiku tidak pernah diubah. Kemudian aku kembali kepada Nabi Musa AS dan baginda Musa AS berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Tetapi ku katakan kepadanya, aku malu terhadap Tuhanku untuk meminta dikurangkan jumlah solat. Hadis ni cerita detail Nabi Musa. Nabi Musa, kalau ikutkan dia tahu Nabi Musa ni, kalau ikutkan dia punya, dia masa tu dia diutuskan pada zaman itu cukup hebat. Firaun kan, kalau kita tengok piramid tu, batu itu sepemolok tinggi setengah manusia. Dibuat itu hampir 30 tingkat, lebih kurang 30-40 tingkat bangunan itu. Besar piramid tu. Tak terbayang kat kita kan. Tapi Nabi Musa cakap apa? Dia kata dia takut umat Nabi itu tak mampu. Tak mampu nak buat 50 rakaat tu. 50 bukan rakaat, 50 waktu asalnya. Asalnya sembahyang kita tu 50 waktu. Tetapi bila Nabi sampai langit ke-6 jumpa Nabi Musa, Nabi Musa cakap minta kurang dia. Minta kurang. Sebab dia tahu, dia takut dikobak umat dia yang gagah tu pun. Masa zaman dia tu cukup gagah lah kan, buat piramid tu. Bukannya ada benda-benda lain, pakai tarik manusia je kan. Tali kek, tarik kan. Cantum betul tu, sampailah tinggi. Kalau ikut mata kasar, poi piramid tu sentuh piramid tu memang tak masuk di akal. Tak masuk di akal. Mula kita sampai tu pun, macam mana manusia buat benda ni kan, dengan tak ada teknologi masa tu lah. Teknologi masa tu dah lah tengah padang pasir. Tang mana dia angkut batu tu, kita pun tak fikir. Tengah padang pasir betul, piramid tu tengah padang pasir betul. Banyak hufu tu dia cukup besar, dan macam mana dia buat pun kita terfikir. Tapi Nabi Musa kebab umat dia yang gagah tu pun belum tentu nak boleh buat 50 waktu. Ni tiba-tiba umat Nabi Muhammad SAW pula kan. Tu disuruh apa? Minta kurang. Sampailah 5 tu pun Nabi Musa suruh minta kurang je. Tapi Nabi apa? Dia dah malu dah. Malu minta kurang dah. Kita cukup beruntung lah kan. Kalau tak 50 waktu kita kena sembahyang. Tapi yang 5 waktu ni pun pahala apa macam mana? Kewajipan 5 waktu itu adalah sama dengan 50 waktu dari segi pahala. Yang 5 waktu sedia ada ni pun sama, tak ada kurangnya dah daripada 50 waktu yang sepatutnya kita dapat dulu tu. Itu cukup bersyukurlah. Sebab apa? Dengan 5 waktu yang sedia ada ni pun
pahala sama macam 50 waktu yang Allah kurangkan memula sekali tu. Asal 50 waktu sehingga dah 5 waktu. Sabda Rasulullah SAW, bunyal Islamu ala khamsin, syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamus salah wa ita'az zakah wal hajj wal shaum Ramadan. Maksudnya Islam itu dibina di atas 5 perkara, iaitu syahadah bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, mendirikan salat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Okay, solat tu kat sini kita nampak kewajipan sembahyang tu. Wajib sembahyang. Wah, sembahyang ni boleh tak boleh mesti sembahyang. Kalau tak boleh, tu ada satu lagi Allah bagi apa? Rukhsah, keringanan tu contoh apa? Orang sakit tak boleh bangun. Allah bagi rukhsah, dia boleh sembahyang tidur. Tapi konon sembahyang. Tu sekarang ni ke hospital ada hospital besar yang ada pegawai JAKIM hantar pegawai. Antara salah satu tugas itu dia punya KPI antara pegawai JAKIM yang kena hantar ke hospital tu mengajar, maknanya dia mempraktikkan solat orang wuzu dalam hospital. Itu antara KPI dia lah. Banyak dalam hospital sekarang ada. Sampai ada hospital yang 20 tayamum tu pun ada. Kalau kita boleh request. Kadang-kadang orang tu tak boleh kena air kan. Tak boleh kena air, tak boleh ambil wudu. Dia tak boleh ambil wudu, cuma nak sembahyang. Kita boleh request ada 20 tayamum. Dia dah siap dah. Tayamum tu tanah apa untuk 20 tayamum, makna kita boleh tayamum. Nak cakap kewajipan sembahyang tu. Sebab orang kita ni kadang bila sampai hospital kan susah lah sembahyang. Padahal sebenarnya tak susah sembahyang tu. Kita yang susah sembahyang. Dan sembahyang cukup senang sampai Allah bagi rukhsah. Dan rukhsah. Lepas tu kalau bermasalah pula, contohnya dia ada sakit apa, ada pemudahan ke apa semua, boleh pula jamak. Tak boleh kosong, boleh jamak. Macam doktor-doktor lah yang bertugas ke hospital kan, bodah 13 jam, 12 jam. Dr. Zul tu kan, masa dia mufti wilayah tu, bila dia pergi Dr. Zul ni, dia kalau dia nak tahu secara detail macam mana benda tu berlaku, dia pergi sendiri. So dia pergi AJN. Kalau dia nak tahu macam mana bodah permasalahan jantung, dia pergi AJN. Dr. AJN tahu kan satu detail. Dia bukan sekadar macam tu, dia nak tahu daripada sumber yang satu. Doktor tahu cerita kat dia. Sama macam tu lah. Pergi cerita, tengok doktor bodah macam mana bubu boleh kita ceritakan macam mana qadiyah, macam mana keadaan yang doktor tu nak sembahyang. Sebab apa? Bila kadang tu doktor tu dipakai sarung tangan pakai semua tu, kalau dia dah tanggal tak boleh, kalau dah buka mata kena buangnya sebab dia kena pakai baru kan. Kadang tu doktor tu ada mudah-mudahan dia masuk kejap. Dia masuk, contoh dia masuk 4 jam. Lepas tu dia keluar, ada doktor lain masuk pula. Lepas tu kan dia masuk balik. Itu yang benda tu dia sampai doktor tu dibolehkan jamak, dia tak boleh kosong. Contoh dia baik solat dia pembedahan tu pukul 8. Contoh dia baik pembedahan tu pukul 1 sampai pukul 6. Kerana zuhur dah tak tahu. Zuhur 1 tak masuk zuhur lagi kan. Asar pukul 6 dah keluar asar. Makna kat situ dia dibolehkan jamak takhir. Makna dah habis tertib. Di jamak tak boleh kosong. Dia hanya boleh menggabungkan solat. Nanti kita akan cerita detail tu lah. Nanti jamak dan qasar memang ada dalam tajuk dia nanti. Satu khas cerita pasal jamak dan qasar. Itu menunjukkan nak tak nak memang kena sembahyang. Kalau sampai dicoba memang perbahasan untuk hukum apa hukum kalau tak sembahyang tu kan, perbahasan ni cukup panjang lah. Sebab kaedah fiqh ni dia mengikut keadaan kita, tak boleh kobak dosa besar. Lepas tu kan kita tak tahu keadaan apa semua kan, perbahasan tu cukup panjang. Tapi paling
memang kesimpulan keseluruhannya memang semua ulama khabar memang berdosa besar kalau meninggalkan sembahyang. Kita tengok hikmah sembahyang ni, yang pertama dia tingkat perasaan ubudiyah. Ubudiyah ni kita rasa kita sebagai hamba abid, meningkatkan perasaan ubudiyah terhadap Allah kerana kesibukan manusia dengan urusan dan tanggungjawab duniawi. Kadang-kadang kita alpa siapa diri kita. Kita heboh kerja kita, kadang bukan kerja dunia, dah tanggungjawab kita ke dunia macam tu kan. Selagi kita hidup ni, memang semua manusia akan ada tanggungjawab dia. Tu dia macam rezeki. Kadang-kadang kita bukan sengaja nak kita semayang tu, Pak kata bukan sengaja, Ustaz tadi sibuk tak perasan terlupa lah. Tu yang adanya hikmah solat tu, antara 5 tu, nanti Allah sadarkan kita balik. Yang kita ni ada bertuhan, ada Tuhan yang kita kena ada perasaan ubudiyah, yang dipanggil ubudiyah. Tu yang pertama. Yang kedua, bertaubat. Sebab kata tadi di khabar tadi dalam hadis yang panjang tadi, ada hadis tadi cakap kalau dia berterusan menjaga solat itu, dia akan menjadi kafarah, penebus dosa kepada dosa-dosa kecil yang diamalkan, yang dibuat sebelum ni lah. Yang ketiga, makanan akidah. Sebagai solat lima waktu ni bertindak sebagai pengisian atau makanan yang berterusan kepada akidah dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan makanan dan bekal yang mencukupi, iman dan akidah akan menjadi lebih kuat. Yang ketiga, pengurusan masa lah. Ke situ pun Allah dah latih kita dah. Latih kita sampai waktu ni semayang. Sampai waktu ni semayang. Ingatkan Allah dah didik kita secara kita tidak sadar bahawa ada waktu-waktu dia tu, ada amalan, ada perintah yang wajib kita buat. Yang keempat, bersihkan diri. Yang kelima, kesihatan fizikal. Kesihatan fizikal ni yang ada fakta-fakta sains yang banyak menyokong pergerakan rukun solat tu, rukun fi'li tu, rukuk, sujud, itu merupakan satu senaman secara semula jadi yang kita sendiri kadang-kadang tak tahu. Okey, yang seterusnya, latihan kepimpinan. Ini solat berjemaah lah. Imam rapatkan saf. Di situ kita akan nampak gambar sesama kita. Tak kisahlah kau apa, orang kayu ke, ada pangkat ke, semua kita akan masuk dalam satu kepimpinan dan menghormati orang imam yang jadi imam ke depan. Dan yang terakhir, melahirkan rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menutup aurat. Yang ini semua nanti akan diceritakan detail lah. Kenapa, apa hikmah dia, apa yang kisahnya menutup aurat tu, nanti dia akan cerita, ada satu tajuk khusus untuk menutup aurat. Okey, macam tadi yang untuk tingkatkan perasaan ubudiyah tadi tu, Allah suruh kita semayang ni sebab apa? Sebab manusia ni memang diuji dengan macam-macam. Kalau lelaki ni, dia orang perempuan, dia diuji kalau dia nak memilih lelaki. Kadang tu kita tak ada apa-apa pun. Tak ada apa, kadang kereta pun tak ada masa belum nak kahwin. Lepas tu dia pilih kita. Dipilih kita. Lelaki pula diuji bila semua dia dah ada.
Dia dah ada kereta besar, macam-macam ni lah. Kat situ diuji, lelaki diuji masa tu pula. Itu yang berlaku macam-macam sekarang ni, yang PU lah, yang apa lah. Itu merupakan satu kita boleh ambil satu pengajaran lah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dah dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa' wal banin wal qanatir wal muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal hars. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu innahu husnul ma'ab. Dihiaskan dan cakap indah kepada manusia itu kesukaan kepada benda-benda yang diinginkan nafsu, iaitu perempuan, anak pinak, harta benda yang bertimbun-timbun dari emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih, dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semua itu adalah kesenangan di dunia. Dan ingatlah, pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya, iaitu syurga. Memang dulu dinisbahkan ni, kalau kita tengok situ, kuda peliharaan, binatang ternak, dulu dinisbahkan macam tu. Sekarang ni kita akan kuda tu dinisbahkan kepada zaman sekarang. Contoh kita kenderaan lah, kenderaan, sebab dulu kuda tu diguna sebagai peliharaan dan kenderaan kat dia. Sebab dulu pun sirah kebal Nabi kuda yang Nabi baka-baka yang Nabi Muhammad SAW guna masa dulu-dulu, zaman dia dulu. Sekarang baka tu berjuta-juta rokok. Kuda tu, cakap baka Nabi tu, kuda-kuda Nabi tu memang terpilih. Kuda baka-baka dia tu. Sampai kalau kita tengok sekarang, kalau kita pergi ke Abu Dhabi tu, sampai sekarang pun masih ada perlombaan unta. Nak tengok mana unta paling laju kan. Pakai robot je. Ada robot dia tu dikotok-kotok orang tu. Sebab dulu pakai manusia. Dia ada robot duduk atas tu dikotok unta tu, berlari dah unta tu. Tapi orang putih, dia tak macam tu. Dia buat perlombaan kuda tu. Adalah apa nama kita panggil tu? Orang yang buat kuda tu, doki tu. Itu rogok kuda, bako kuda tu macam cerita rogok bako tu. Dia kadang nak sebab kuda sampai masa dia akan mati, dia nak ambil bako itu kan. Juta-juta rogok bako tu. Itu orang putih tu lah. Orang putih, sebab bodoh tu dah berlaku. Allah dah sebut dah lama Allah sebut dah. Dia cakap apa? Kalau perempuan, anak-anak, harta benda yang bertimbun-timbun. Di kebah harta bertimbun, patut Allah spesifikkan lagi. Dia tak cakap mula dia kebah harta yang banyak. Patut Allah spesifikkan lagi. Apa dia? Omeh dan perak. Sebab omeh dan perak ni memang akan laku dan robot akan terus sampai ke masa. Macam tu lah robot. Macam duit, korban kenapa dia tak kebah duit? Wang. Dia tak kebah duit sebab apa? Duit tu sebenarnya tak ada nilai sebenarnya. Sebab kalau betul duit kalau time inflasi tu tak apa, memang tak ada nilai duit tu dah. Tapi omeh, perak memang laku sampai bila-bila masa. Itu Allah sebut dah. Memang Allah sebut dalam Quran. Roto ni yang mudah kita bernilai omeh dan perak lah. Tu yang sekarang ni orang duk apa? Omeh kan. Kalau dia omeh memang penuh sajalah sekarang ni. Sebab memang dia dah cakap dah. Kalau kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Itu yang kereta pun ada orang tu beli berjuta-juta nak beli buku kereta je. 1.5 juta kereta je. Sebab apa? Memang dia nafsu tu memang ada di situ. Allah dah khabar nafsu kalau dia tak ada memang akan ada, sama ada kayak perempuan, kayak anak-anak, kayak rotok, kayak kuda yang terlatih. Kuda tu kalau disebabkan sekarang macam itulah. Kereta di goma ke situ, di koja benda tu. Sampai beli 2 juta, 1.5 juta. Dan binatang ternak dan kebun-kebun tanaman.
Okey, semua tu kesenangan ke dunia Allah Subhanahu. Semua tu hanya kesenangan dekat dunia ya. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat yang kembali sebaik-baiknya, iaitu syurga Allah Subhanahu wa taala. Kita tergolong dijauhkanlah dari fitnah-fitnah yang tadi itu dan tergolong dari golongan yang dipelihara dan dimasukkan kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Okey, itulah yang dapat saya kongsikan pada pagi ini untuk tajuk yang pertama dalam buku ni, mukaddimah. Mukaddimah tajuk solat dan lihat langsung hamba kepada penciptanya. Insya-Allah kalau tak ada panjang umur, sihat tuan badan, kita akan jumpa lagi lah sebulan sekali. InsyaAllah saya akan sambung untuk tajuk lepas ni air. Di situ pasal air. Tajuk pengenalan air anugerah Allah kepada manusia. Sebenarnya dia disadarkan kepada apa? Sebab apa? Kita kena berwuduk dulu baru kita boleh sembahyang. Kalau kita tak duduk tak boleh sembahyang. Yang tu dia akan ceritakan kenapa di Allah perintahkan kita suruh ambil air sembahyang pakai air. Nanti dia akan cerita lah nantilah. InsyaAllah nanti kita akan jumpa lagi lah pada masa akan datang.